Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, Masya Allah, Allahu akbar. Subhanallah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Anda boleh dengar suara saya dengan jelas? Mungkin boleh bagi respon. Masya Allah. Boleh beri respon suara saya jelas atau tidak? Sahabat-sahabat yang dikasihi, yang disayangi, yang dirindui, Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir walaupun live ini tanpa notis. Begitulah ya, bila keadaan sesuai kita akan terus buat siaran langsung. Dan sekarang kami berdua suami isteri telah pun berada di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Dan taman hijau beserta ada bunga yang kita lihat, iaitu bunga kertas, dan pokok-pokok. Sebenarnya di dalam ini ada juga sumber air. Saya sedang berdiri betul-betul di lokasi yang bersejarah, yang mana tempat ini juga menjadi tempat persinggahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat baginda masih hidup. Dan saat baginda telah wafat, tempat ini telah mencatat satu sejarah yang begitu besar. Walaupun Rasul wafat, tapi Madinah tidak rebah. Walaupun Rasul wafat, tapi Madinah tetap gagah. Bagaimana hebatnya Rasul mendidik para sahabat, Rasul mendidik para umat untuk bersatu walaupun Rasul tidak ada lagi bersama. Subhanallah, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Tempat ini pada tahun 2018 masih lagi boleh dimasuki. Ingat tak Encik? Kami masih lagi 2018 kan. Kami masa tu menunaikan umrah untuk kali pertama dan masih lagi boleh dimasuki, boleh duduk. Dan biasanya akan penuh lah. Akan penuh dalam ni setiap orang yang datang berziarah, kerana sudah tentu adanya kesan-kesan tapak kaki Rasulullah SAW walaupun telah pun hilang, namun barakah. Dan untuk menjaga kecantikan, keindahan ataupun sejarah tempat ini, maka pihak kerajaan Arab Saudi telah
membuat pagar dan tidak dibenarkan lagi sesiapa yang masuk. Dan tuan-puan sekalian, Masya Allah, tempat ini dinamakan Saqifah Bani Sa'idah atau As-Saqifah. Dulu merupakan bangunan beratap yang digunakan kabilah Bani Sa'idah, suku Khazraj, iaitu salah satu kabilah dari Madinah, Hijaz, barat daya Jazirah Arab. Satu kabilah yang terkuat, antara yang terkuat juga dalam kalangan Ansar. Siapakah Ansar? Ansar adalah penduduk tetap Madinah. Dan di sinilah tempat bersejarah di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu dibai'ah menjadi khalifah. Maksud khalifah adalah pengganti Rasulullah dalam bidang pemerintahan, kepimpinan, bukan pengganti sebagai seorang nabi, kerana tidak ada lagi nabi selepas nabi. Tuan-puan sekalian, lokasi Saqifah Bani Sa'idah ini terletak di tengah kota Madinah Al-Munawwarah, tepatnya di barat daya Masjid Nabawi, di antara pemukiman dan perkebunan bilik kabilah Bani Sa'idah. Asalnya tempat ini merupakan kebun yang begitu besar, begitu subur, bahkan ada sumber air yang mengalir. Masya Allah. Dan Saqifah Bani Sa'idah ini ada tempat berkumpulnya kaum Ansar. Biasanya penduduk tetap Madinah di kalangan muslimin, muslimat akan berkumpul di sini. Di depan Saqifah terdapat halaman yang luas dan lebar. Di dekatnya terdapat sumur ataupun sumber air milik Bani Sa'idah. Dan sekarang Saqifah ini menjadi sebuah taman yang berada di sebelah barat dinding Masjid Nabawi. Subhanallah, tidak ada lagi bangunan dan tidak ada lagi sumber air. Dan hanya ada beberapa pokok dan kolam yang masih dikekalkan. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah, sekarang kita boleh tengok ada pohon kurma yang begitu indah. Okey. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik, kita akan pergi ke bahagian depan. Sebelum tu Encik, kita boleh tunjukkan suasana Masjid Nabawi waktu Jumaat. Sekarang adalah pagi Jumaat yang begitu indah, Jumaat yang terakhir bulan Rabiul Awal. Okey, dan kita boleh lihat sangat ramai jemaah di kalangan Indonesia sebenarnya. Mana-mana kita boleh, kalau pergi memang jemaah, saya rasa mungkin antara jemaah terbesar kot. Daripada mana-mana negara ada jemaah daripada Indonesia. Wallahualam. Sebab saya melihat di Mekah pun sama, di mana-mana sangat banyak, sangat ramai jemaah Indonesia. Di Madinah pun sama. Mungkin mereka adalah rombongan yang terbesar kot, yang luar daripada Arab Saudi. Masya Allah. Okey, tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, ada kisah yang menyayat hati yang insya-Allah saya akan ceritakan nanti tentang sejarah Saqifah Bani Sa'idah. Anda boleh nampak, okey, siapa yang pernah datang ke Masjid Nabawi, anda akan lihat ada satu taman yang terjaga dan terpelihara, namun tidak dibenarkan untuk kita masuk. Okey, ini tempat kebun yang selalu juga Nabi SAW singgah. Sebelah saja dan berdepan opposite dengan Masjid Nabawi. Masya Allah, Allahu Akbar. Baik, jom. Muslimin muslimat, jika kita sempat dan ada peluang, kita akan sama-sama bercerita sedikit apa yang berlaku di Saqifah Bani Sa'idah. Dan saya akan merujuk buku ini, Madinah Takkan Rebah. Madinah Takkan Rebah. Masya Allah. Buku ni kami ada jual. Ini bukan buku saya, Ustaz Luqman Makhtar. Kalau sesiapa yang nak, boleh tinggalkan komen dan kita juga akan share. Ini bukan nak berniaga, minta maaf ya. Okey, tarik balik lah. Saya cuma nak bagi tahu sebab biasa kalau saya tunjuk buku ada ramai yang nak. Ini merupakan satu novel Islami yang mana Ustaz Luqman Makhtar berjaya menukar daripada tulisan formal sejarah kepada bentuk novel. Dan setiap kali saya membaca, walaupun berulang kali dah baca tempat yang sama, sentiasa akan menangis berkali-kali. Kerana Ustaz Luqman Makhtar berjaya membawakan, menghidupkan watak-watak yang disebut dalam sejarah Islam dengan sangat berkesan. Masya Allah. Jadi bagi anak-anak kita ataupun kita sendiri yang kurang sanggup membaca buku berat tentang sirah, tentang sejarah,
maka novel tentang Madinah Tak Karabah memang sangat hebat dan sangat perlu untuk kita hayati. Masya Allah. Okey, puan-puan sekalian, kita boleh tengok dataran luar daripada pagar Masjid Nabawi. Kalau dulu bukan begini. 5 tahun lepas kita datang dengan banyak lagi kereta lalu lalang tanah. Ingat kan? Sibuk. Bahkan ada pasar kat sini. Ingat kan? Tapi alhamdulillah sekarang memandangkan, contohnya pagi tadi pun dalam masjid dah penuh, Serambi Masjid Nabawi pun penuh. Maka di sinilah ruang tambahan untuk umat Islam solat. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat mata Allah sekalian, sudi tak nak bersama dengan saya untuk kita buat satu pusingan Masjid Nabawi? Siapa yang nak ikut saya sama-sama? Kita buat satu pusingan bermula pada sini dan keluar balik pintu ni. Encik sudi? Encik sanggup? Sanggup. Ya, Masya Allah. Ia bukan jarak yang dekat. Sambil-sambil tu kita akan baca novel ni. Masya Allah. Boleh? Sambil-sambil tu kita akan baca novel ni. Saya akan baca perenggan demi perenggan. Memang mungkin takkan habis, tapi saya jangkakan saya nak baca novel ini secara live sepanjang berada di Madinah lebih kurang 3 hari lagi. InsyaAllah saya nak bacakan novel ini berperingkat secara live sampai habis. Masya Allah. Okey, baik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan masuk pintu 322. Pintu 322. Kita boleh lihat di sana adanya As-Salam Museum. Dan tapi museum, ini masih dalam proses. Kita pernah masuk museum di sebelah sana. So museum ni kita tak pernah masuk lah, sebab tak siap lagi. Mungkin kerana kepadatan. Museum sana tu memang padat lah sebab dia kecil kan. Fokus. Okey, jadi akan dibina, mungkin akan dipindahkan bila dah siap sini. Okey, kita akan masuk pekarangan Masjid Nabawi. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagi kami. Allahumma aftah lana. Ya Allah, bukakanlah bagi kami ya Allah abwaaba rahmatik, pintu rahmatmu ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidil nabawi lillahi ta'ala. Niat i'tikaf walaupun kita bukan solat, bukan baca Quran, tetapi bila niat i'tikaf saja terus dapat pahala. Dan itulah kelebihan satu ibadah yang sangat hebat dalam Islam. Allah memberikan kita pahala yang mudah tanpa perlu bersusah payah, dengan syarat kita tidak melakukan maksiat, dosa yang boleh menggugurkan pahala i'tikaf. Allahu Akbar. Kita boleh lihat lagi jemaah Indonesia yang begitu ramai. Okey. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, tu yang saya katakan, jemaah Indonesia antara yang teramai selepas rakyat Saudi sendiri. Masya Allah. Jadi nanti ada rezeki saya akan masuk juga melalui salah satu pintu masuk wanita untuk melihat suasana di dalam Masjid Nabawi. Masya Allah, Allahu Akbar. Keindahan payung Madinah, payung gergasi terbesar di dunia. Bukan satu, tapi dengan jumlah yang banyak. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Kita boleh tengok di sebelah kanan, contohnya di sebelah kanan memang beginilah suasananya. Akan ada ruang, ada kapet yang memberikan peluang ruang seluasnya untuk iktikaf. Jadi biasanya dari dekat waktu solat kita akan dapat lihat akan ada ramainya, terutamanya
mereka yang berkeluarga, terutamanya mereka yang berkeluarga membawa anak-anak. Mereka siap dengan IT, dengan makanan, dengan buah-buah. Masya Allah. Hari ini hari Jumaat, memang jangkaannya jika tak datang lebih awal, tidak ada ruang untuk kita solat dalam masjid, dan di Serambi kemungkinan berada di luar sana di bawah terik matahari. Namun suasana umat Islam sanggup berpanas, sanggup bersakit, sanggup berpanas dan bersakit sebenarnya sudah biasa. Ketika ibadah haji, contohnya jarak perjalanan untuk melontar jamrah, kami sendiri, pengalaman kami 4 km pergi, 4 km balik di bawah terik matahari. Jadi kita sudah terbiasa. Kita dah terbiasa sebenarnya, umat Islam ini sanggup bersakit, berpenat, berpanas demi kerana ibadah yang sangat tinggi dan mulia di Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi. Masya Allah. Okey. Ya. Kita sampai hujung. Baik-baik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Okey. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian. Masya Allah. Sebentar nanti kita akan sampai hadapan Kubah Hijau, yang mana di bawah Kubah Hijau itulah terletaknya makam Rasulullah SAW, iaitu Raudah. InsyaAllah sebentar nanti kita akan sampai. Kita boleh lihat ramai jemaah Indonesia jiran kita. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, kita tengok. Itu Ma'rad Imarah Masjidin Nabawi, The Prophet Mosque Expansion Exhibition. Kita pernah masuk 2 kali, tapi hari ini rasa berapa kali kita nak pergi dah tutup. Mungkin kerana bila buka je terlalu padat, kan? Allahu Akbar. Bayangkan muslim-muslimat, seluas ini dataran penuh solat. Itu untuk solat subuh. Kalau solat Jumaat ni kita tak boleh nak bayangkan setiap inci ruang di Masjid Nabawi ni akan dipenuhi. Okey, kita boleh lihat contoh ni. Ini kan, itu adalah tandas. Dia kena turun eskalator sampai bawah. Akan ada tandas lelaki dan tandas perempuan di sekeliling Masjid Nabawi. Okey, insya-Allah sekejap lagi kita akan pergi. Kita dah boleh nampak ada salah satu menara berwarna hijau. Okey, tuan-puan sekalian, nanti kita akan melihat bagaimana keindahan pintu Masjidin Nabawi. Keindahan pintu Masjidin Nabawi. Masya Allah. Allahu Akbar. Okey. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Kau kuat macam mana? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Abang letak tangan ni bila kekop, dia abang lapik tangan bawah jadi kekop. Abang lapik tangan ni kan, tak apa, kita cuba kurangkan gegaran. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kita cari tempat teduh sikit
untuk kita berbicara tentang Masjid Nabawi. Tapi kita teruskan jalan dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Okey, kita tengok dulu daripada pandangan ni. Okey, kita boleh lihat sekarang ada dua kubah. Satu kubah hijau, satu kubah putih. Dan di situlah di bawahnya terletak Raudah, makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sebelah Nabi Sayyidina Abu Bakar, dan di sebelah Abu Bakar adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersama dua sahabat terdekat yang sangat rapat dengan perjuangan Nabi SAW. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Okey, muslimin muslimat mati Allah sekalian. Beginilah indahnya suasana dan gambaran Masjidin Nabawi. Pintu-pintunya kita akan pergi dekat dan kita akan memasuki salah satu pintu nanti. Okey, ini adalah bahagian yang berdekatan dengan kubah hijau dan kubah putih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kita akan teruskan perjalanan dan kita akan biasa melihat suasana. Ada yang tidur di tengah walaupun tengah panas, ya. Okey, umat Islam sebenarnya dah mula berpusu-pusu untuk cuba mengambil tempat lebih awal sebab dibebangi pada waktu solat Jumaat nanti tidak ada ruang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, kami mendoakan semoga sahabat semua dikurniakan rezeki, kelapangan, kesihatan, kemampuan untuk menjadi tetamu Allah di sini. Suka saya berpesan, jika anda sudah berniat, jangan tangguhkan. Kerana ramai manusia bukan tidak mahu datang, tapi kerana bertangguh. Akhirnya kematian datang, tidak ada peluang. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey, mungkin Ustaz boleh berkongsi sedikit. Ini laluan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu laluan ke makam Nabi. Jalan terus tanpa menunjukkan apa-apa booking dan sebagainya. Tak perlu pakai apps. Terus masuk ke makam Nabi. Okey, dan ini kelebihannya adalah untuk lelaki sahaja. Lelaki sahaja. Betul. Jadi kita pergi dekat sikit. Sebab itu di ruang tersebut kita boleh tengok lelaki saja dibenarkan masuk, perempuan tak dibenarkan masuk. Okey, kalau kita tengok laluan ni, maksudnya apa Cik tadi? Maksudnya laluan terus ke makam Nabi. Kalau dulu perlu book dan sebagainya, sekarang dah tak perlu. Masuk terus, melainkan di sana, di jauh sana tu nampak orang berkumpul juga. Maksud laluan tu Lalu saja. Lalu depan makam Nabi. Bukannya Raudah. Bukan Raudah. Raudah di depan sana. Maksudnya dia lalu depan bahagian luar. Depan. Itu beza dia. Apa beza dia dengan Raudah? Raudah ni tempat yang mana kita tahu Nabi selalu menunaikan solat dan makbulnya doa. Di situlah kita akan dapat masuk satu lorong yang lain adalah terus ke Raudah, di mana kita boleh solat dan sebagainya. Di makam Nabi tu kita lalu saja, tak boleh solat dan sebagainya. Di makam Nabi kita cuma laluan ni cuma lalu saja, bagi salam dan ramai, terlalu cepat, masa cepat. Malam Raudah ni ada bagi masa 20 minit, setengah jam. Kita boleh solat, boleh zikir di situ dan akan keluar melalui makam Nabi juga. Mana dua kelebihan Raudah ni. Satu, boleh sembahyang di tempat solatnya Nabi,
Yang kedua adalah terus boleh melihat makam Nabi. Di sini lalu bahagian luar. Di sini kita lalu bahagian luar saja. Luar masjid. Luar masjid. Lepas tu bila lalu buat apa? Selawatlah Selawat dan dan salam. ya, biasanya akan selawat dan bagi salam. Bagi salam. Jadi bila lalu tu dibenarkan tak berhenti? Tak dibenarkan. Tak dibenarkan berhenti. Pandai-pandailah. Cuma memang cepat ada askar. Ya. Dan dia ramai, jalan, dia terlalu suruh ramai. jalan. Ramai. Melihat masa ni mungkin kurang, tapi selepas subuh tadi memang ramai lah. Tak berhentilah. Nanti kita tengok pandangan depan. Maksudnya ini ada laluan lalu di hadapan makam Nabi SAW dengan kadar yang cepat sambil berjalan dan memberi salam. Kerana kita akan melalui secara berjalan, bukan dengan Raudah. Raudah tu lebih dekat lah. Raudah kedudukannya lebih dekat. Raudah kedudukannya lebih dekat dengan makam Nabi SAW. Dan memang di situlah kalau disebutkan tentang tempat mustajab doa, semua tempat di Masjid Nabawi ni mustajab doa. Cuma Raudah itu asalnya adalah tempat rumah Nabi SAW. Rumah Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Aisyah, kerana Rasulullah dimakamkan di rumahnya, di biliknya, di rumahnya, iaitu rumah bersama dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey, tuan-puan sekalian, bersedia ya? Kita akan melalui betul-betul di hadapan kubah hijau yang mana di bawahnya merupakan makam Rasulullah SAW, Raudah. Allahu Akbar. Tuan-puan, kita boleh sama-sama mengucapkan salawat dan juga salam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Ya Nabi salamun alaik, ya Rasul salamun alaik. Ya Rasulullah, aku menyampaikan salam daripada saudaramu, daripada umatmu yang mengirimkan salam dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, muslimin muslimat, dimati Allah sekalian, semakin ramai yang berpusu-pusu. Memang masing-masing ingin mengambil peluang melintasi bahagian depan
kubah hijau dan kubah putih Masjidin Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sahbihi wa sallam. Dan ini adalah bahagian salah satu pintu masuk muslimat menuju ke Raudah. Ini adalah salah satu bahagian salah satu laluan. Ada 2 laluan ya untuk masuk ke Raudah. Ini salah satunya. Kalau kita rasa macam ini bahagian belakang lah, sebab kebanyakan Malaysian akan duduk hotel di sebelah sana. Kita boleh lihat ramainya yang beratur. Dan insya-Allah jemaah kami akan mula pada malam ini. Kita dah dapat slot jam 3 pagi malam ni. Jam 2 atau jam 3 pagi. Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustazah datang masjid saya hari tu. Surah Al-Falah. Oh, surah Al-Falah. Bila Ustazah datang? Ni sini hari kelima. Masya Allah. Tengah beratur untuk Raudah ke? Tak. Kebetulan lah nampak ni. Belajar kat sini, belajar Quran kat sini 3 bulan. Oh, dengan Ustazah Ainun tu Tak, Ustazah Wahidah. Oh, 3 bulan duduk sini. 3 bulan duduk sini. Masya Allah. Boleh masuk sekejap live? Tak nak. Subhanallah, dah masuk dah pun. 3 bulan belajar Al-Quran. Quran kaedah Madaniyah. Maksudnya bermula dengan Abata sampailah kita betul-betul pandai. Masya Allah. Ya, cara bacaannya dan sebagainya. 3 bulan lah, Masya Allah seronoknya. Doakan saya aja. InsyaAllah sama-sama. Ya, Alhamdulillah. Saya pun gembira sangat. Saya Mahani. Barakallah. Ya, Hajah Mahani. Moga Allah permudahkan menjadi ahli Al-Quran insya-Allah. Doakan saya juga. Okey. Allah saya Muhammad. Okey. Nak. Okey. Jadi tak bagi video. Ya. Subhanallah. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Tengah encik tengah ni ya, tengah beratur untuk Raudah. Ya Allah, Ustazah. Alhamdulillah. Bila sampai? Kita hari Senin. Hari Besok Isnin. nak pergi ke Mekah. Okey, Masya Allah. Mem, jom. Jom. Selfie ya. Selfie. Subhanallah. Oh, masa dekat Mekah. Saya tengok Ustazah dekat Mekah. Jom. Dapat juga. Kita latar belakang Masjid Nabawi ya. InsyaAllah. Okey. Adinda nak buka? Okey. Nampak tak Masjid Nabawi dia? Okey. 1, 2, 3. Adik tak masuk belakang? Adik tak clear? Okey, kamu kena masuk lagi. Okey. Okay. 1, 2, 3. Masjid Nabawi. Okey, Alhamdulillah. Barakallah. Semoga umrah mabrurah. Adik tolong Okey. ambil gambar kat adik. Ya. Dengan Ustazah. Masya-Allah. Ya. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Doakan. Masya-Allah. Okey. Okey, meh. Tak berhenti nak Dek, Masya Allah. Okey. Terima kasih Ustazah. Sama Adinda. Moga Allah berkati. Dikenakan suami yang soleh. Amin. InsyaAllah. Okey. Ustazah ready. Dah. Saya dah tengok. Okey. Barakallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. InsyaAllah. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, kita boleh nampak bagaimana suasana penuh untuk masuk ke Raudah. Raudah lelaki dan Raudah perempuan sangat berbeza. Lelaki lebih mudah, jauh lebih mudah untuk masuk ke Raudah, sebab perempuan ada waktu-waktu jadualnya, sebab laluan tu akan dibuka dan ditutup. Waktu solat akan ditutup. Lelaki tidak ditutup kan, sentiasa terbuka. Tapi perempuan, sebab laluan untuk ke Raudah ni perlu. Waktu sekarang waktu lelaki tutup sekarang ni. Oh ya, Laluan sama sekarang. laluan sama. Tapi perempuan takkan boleh sampai macam lelaki sampai tu. Tengok apa ni, makam semua tu tak boleh. Mimbar pun tak nampak. Mimbar pun tak nampak. Kami dinding saja. Sebab itu rasanya lelaki memang tak tutup. Perempuan yang tutup apabila melibatkan waktu solat dan sebagainya. Sebab laluan perempuan nak pergi ke Raudah tu perlu melalui tempat solat lelaki. Okey. Baik, kita boleh nampak
suasana sedang beratur untuk masuk ke Raudah. Tempoh sekarang untuk ke Raudah lebih kurang 10 minit saja dibenarkan. Tapi syukur sebab dibandingkan pengalaman kami ketika tidak ada sistem beratur macam ni, ketika tidak ada sistem pendaftaran dan beratur, Masya Allah, kita akan masuk ke Raudah dalam berhimpit. Bahkan kita tak mampu nak solat, tak mampu nak zikir. Manusia terlalu padat, berpijak-pijak macam tu. Tapi Alhamdulillah, bila ada sistem ni, walaupun 10 minit saja masa yang diberikan dan ada penjaga masa, cukup 10 minit mereka suruh kita bangun. Tapi dalam 10 minit, kita dah pun sempat untuk zikir, untuk solat, mungkin 2 rakaat, dan berdoa, memberi salam kepada Nabi SAW. Sebab itu dalam tempoh ini, kita harap sangat siapa yang diberikan Allah keizinan dan kesempatan untuk masuk ke Raudah, maka cuba elakkan daripada membazirkan masa. Contohnya mungkin buat video dan sebagainya. Sebab masa sangat suntuk dan sangat berharga. Maksud saya ialah boleh kalau kita mungkin ambil 1-2 gambar, tapi jangan sampai sebahagian besar adalah bukan untuk kita dengan Rasulullah. Saat itu sebanyak mungkin kita selawat, solat, dan itu dikatakan antara tempat yang mustajab doa, tempat yang berkah. Sudah tentu barakah, penuh keberkatan sebab di situ makam Nabi SAW. Iya. Okey, Masya Allah. Terima kasih Encik. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Okey, mungkin kita boleh jalan laju sikit ya. Keliling dengar bahasa Indonesia. Jadi mau ikutan. Bapa masih gagah? Masih boleh bapa? Iya. Ibu pun sama bapa. Sekarang kita boleh lihat ramai capek. Oh, sudah capek bapaknya. Ibunya masih ganteng. Okey, kita boleh tengok kan jemaah-jemaah tidur. Sekarang ada banyak dah kebebasan. Kalau masa Covid hari tu, kita tak boleh duduk lama, suruh bangun, suruh bergerak. Dia maksudnya dia tak benarkan lah. Tapi Alhamdulillah kita boleh tengok bahkan banyak jemaah-jemaah grup-grup macam ialah Indonesia, Malaysia dibenarkan berkumpul. Bahkan ada jemaah yang solat berjemaah, mungkin ada buat solat sunat ke, solat taubat ke, macam waktu subuh tadi. Mereka boleh cari tempat di luar ni, bahagian Serambi ni, solat depan, lelaki depan, perempuan belakang. Maksudnya kalau dulu agak ketat. Saya ingat tahun 2018 masa kali pertama pergi dulu, kita nak berkumpul pun tak dibenarkan di bahagian luar. Sebab dia bimbang kalau kita mengajar perkara-perkara yang bertentangan. Bertentangan. Dia bimbang kalau kita buat perhimpunan yang salah dari sudut syariat. Tapi sekarang kita boleh tengok lagi rombongan Indonesia. Memang ternyata benar. Rombongan mereka lah terbesar sekali selepas rakyat Saudi. Masya Allah. Dan saya pernah berbual dengan rombongan ni. Ini mungkin rombongan kita Malaysia. Wallahualam. Kadang boleh apa? Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Dah lama Madinah hari yang kedua. Semalam sampai pergi Mekah. Itulah kami daripada Mekah ke sini. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum semua. Ya, Alhamdulillah. Ya, kita ambil gambar. Oh, ya, Masya Allah. Ya, beramai-ramai. Jom. Ini kita tolong ambil gambar. Ni semua dah Tapi Malaysia. sayang, patut ambil gambar dari sana biar nampak masjid. Ya. Jom. Gitu. Masya Allah. Aman, tak apa, dia ada. Siapa yang boleh tolong ambilkan? Raza Asma. Selalu dengar. Boleh bagi telefon satu?
Kan? Bagi telefon satu. Telefon siapa? InsyaAllah Ustaz. Nah, bagi baju. Masuk apa Nadia? Apa Nadia? Ya. Ni. Apa tu lah? Tak ni. Ni tak apa saya pegang. Tak apa. Dia duduk bawah juga. Bagi orang dia tidak bawa. Tak apa. Saya kuda. Tak bangun nanti. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mana tu? Betul. Jumpa lagi. Tak sangka. Berapa pagi sini? Jumpa dah hari Islam sampai. Esok nak tolak ke Mekah. Saya nama tak? Boleh tak? Madinah baru datang. Ini dah 2 hari dah. Esok nak tolak. Ini boleh nak jumpa. Ada rezeki jumpa. Betul. Berapa pagi di sini? Berapa pagi di sini? Ini 3 hari. Ini suami saya tak. Anak ni. Yang Hafiz ni. Oh, Masya Allah. Nama Ustaz yang pun nak kenal. Fazli. Fadli. Ini jap. Istimewa sangat keluarga ni. Ini sebenarnya bakal besan. Betul bakal besan? Ini bakal besan. Mereka bakal dapat menantu dan bersatu dalam sebuah keluarga besok. Majlis akad nikah di Masjidil Haram. Masya Allah. Ini bakal pengantin. Kita doakan barakallahu lakum wa baraka wa jama'a bainakum fil jannatil firdaus bighairi hisab wa azab. Barakallahu lakum wa jama'a bainakum bil khair hatta jannah firdaus insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga majlis esok berjalan dengan lancar. Saya tak tahu nak tanya mana satu calonnya. Oh, tak ada kat sini. Ada. Oh, syukurlah. Kan nanti bukan sekarang ya. Tak apa. Masa calon bakal tu ada dekat tempat lain. Elok jugalah tu kan. Jadi semoga semua akan jadi saksi lah penyatuan dua keluarga ini sampai ke syurga. Amin. Okey, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Jumpa lagi Pak. Okey dah. Alhamdulillah. Masya Allah. Okey. Salam. Ya. Okey. Oh, Salam Muhammad. Sayang. Okey, meh. Kita ambil gambar. Mana kakak? Kakak masuk. Masya Allah. Ya, ni anak-anak semua. Moga dikurniakan suami yang soleh semuanya. InsyaAllah. Okey. Jumpa lagi. Ya, mai Adinda. Okey, jom. Masya Allah. Okey. Subhanallah. Tak apa insya-Allah. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum. Masya Allah. Okey. Jumpa juga jemaah Malaysia ya akhirnya. Asyik jumpa jemaah negeri jiran. Serumpun juga walaupun negeri jiran sama-sama Melayu. Okey. Baik. Okey. Muslimin muslimat, alhamdulillah
sekarang kita sedang menuju kembali ke pintu yang kita dah mula tadi. Kita boleh nampak ada air di luar ni. Dan di luar ni bukan air zam-zam. Air zam-zam di dalam bekas-bekas air zam-zam. Jadi rugilah kalau minum air luar ni, tak minum air zam-zam yang sebenar. Masya Allah. Kita boleh tengok, Masya Allah, sebenarnya kita boleh lihat ramai juga sebenarnya. Dilihat orang yang susah, fakir. Abang, ada buat duit sikit. Mereka ni boleh jadi jemaah daripada negara-negara yang fakir miskin, dan ramai sebenarnya di kalangan mereka ni yang boleh jadi tidak ada tempat tinggal, tak ada Masya Allah. Encik boleh tunjuk askar-askar mereka tu sedang Okey, subhanallah sekarang. So, kita ni dah hampir nak mengelilingi dah ni Masjid Nabawi. InsyaAllah sekejap lagi saya akan masuk mana-mana pintu muslimat. Saya masuk sekejap lah encik, lepas tu saya keluar. Subhanallah, insya-Allah kita mendoakan buat sahabat-sahabat muslimin muslimat, kalian diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kelapangan, rezeki, kesihatan, keizinan, segala urusan dilapangkan Allah untuk menjadi tetamu Allah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita bila sudah berniat dan berhajat, jangan tangguh, nekat sahaja, daftar sahaja dengan mana-mana agensi. Contohnya kumpul duit, kadang tu cukup, belum lagi cukup, tapi daftar dulu, booking dulu. Semoga dengan itu Allah akan cukupkan. Maksudnya mulakan langkah pertama, jangan ditangguh. Mulakan langkah pertama, jangan bertangguh. Kerana daripada langkah pertama barulah bermula langkah kedua, ketiga dan keempat. Sebab ramai yang sebut nak pergi, nak datang, rindu, tak sabar, namun tidak memulakan walaupun langkah pertama. Mana mungkin ada langkah kedua, ketiga tanpa ada langkah yang pertama. Sebab itu di sana kita ada tengok, ada ramai jemaah yang mula booking dulu, daftar dulu, walaupun tarikhnya belum tentu. Subhanallah, namun dengan kesungguhan itu, nekat tu, Allah berikan kemampuan, Allah berikan kekuatan, Allah memampukan siapa yang dia berkehendak di luar jangkaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadrah." Yang bermaksud, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar. Jalan keluar, jalan-jalan sebagaimana yang dia harapkan, jalan-jalan sebagaimana yang dia perlukan, jalan-jalan
untuk menyampaikan kepada hajat dan juga keinginannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal setelah dia berusaha, setelah dia mencari jalan, lalu dia menyerahkan urusannya dengan menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik wakil, dialah sebaik-baik penolong. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, insya-Allah tentang sejarah Masjid Nabawi saya akan kongsikan insya-Allah dalam sama ada hari ini ataupun malam, tengok mengikut kesesuaian masa. Kerana jemaah kami akan tiba daripada Mekah selepas Jumaat ni, selepas solat Jumaat. Maka kami berdua bertolak selepas solat Jumaat. Jadi mereka solat berjemaah, solat Jumaat di Masjidil Haram. Jadi mungkin selepas itu saya akan agak semakin sibuk sikit, kerana perlu menyantuni jemaah. Subhanallah, sebab itu kita ambil peluang hari ini kita ziarah dulu sekeliling Masjid Nabawi. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya, subhanallah. Jumpa kat sebelah lagi pun air Madinah ya Allah. Masya Allah. Oh, datang Ustaz Asyik. Tapi Ustaz Zahira tak ikut. Ya, belajar Al-Quran ni. Ya, betul-betul. Subhanallah. Suara dah serak dah. Ya. Berapa lama duduk sini? Sebulan. Ya. Sini makcik. Nak terap dia. Ya, macam ni. Okey, kejap. Kena tukar dulu. Jap. Sorry. Mana tadi? Okey, jap. Okey, tukar ni dulu. Okey, jom. Pandai, mari saya buatkan. Okey, nak buka sekejap. Senyum. Kita pusing. Jap, kita pusing biar nampak ni. Pusing nampak Masjidin Nabawi. Gitu. Okey. Okey, baik. Adik masuk. Adik nak buka? Tak nak buka. Okey. Okey, lagi sekali. Okey. Okey, alhamdulillah, barakallah. Sayang, jumpa lagi. Jumpa lagi. Doa ke kami sekali Ustaz. Doakan saya juga. Sama-sama kita ya. Masuk syurga. Moga dia gunakan suami yang soleh, Dik. Amin. Kita follow Ustazah. Masya Allah, makasih. Hajar doakan saya ya. Okey, Assalamualaikum. Masya Allah. Nangis makcik dah. Subhanallah. Okey. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin muslimat yang dikasihi, yang disayangi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. InsyaAllah kita akan masuk melalui pintu utama. Sebenarnya hampir semua pintu utama, tapi ini antara laluan yang masyhur bagi wanita. Okey, sebelum ni Encik, kita duduk. Abang nak tunjuk tu yang Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Tahu ya saya dekat sini? Saya tak tahu, tapi saya macam cam. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Barakallah. Ustaz doakan saya. Ya, moga kuat, tenang. Kita sama-sama istiqamah sampai jannah insya-Allah. Ustaz, saya tak ada rezeki nak masuk roda. Insya-Allah. Ya, nak pergi Mekah dah. Saya nak pergi Mekah. Saya tak sudah tak dapat berumrah. Pertama. InsyaAllah terus berdoa, akan ada jalan. Boleh bincang dengan mutawif macam mana cara. Ada. Assalamualaikum.
Ni baru janji. Oh. Bagus. Minat dengar apa yang Betul. mana. Biasa. Biasa. Nak selfie tak? Hajar apa comel? Tukar akal. Ramai-ramai. Boleh. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Aduh Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Minta maaf. Boleh tak apa. Biasa. Jumpa dengan Biasa dengan dia. ini. Jumpa lagi, insyaAllah jumpa lagi. Semoga bahagia sampai syurga. Amin. Berikan rezeki yang barokah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, alhamdulillah kita kena bersegera. Masya-Allah. Saya itu muslimin. Sebenarnya kena masuk pintu ni. Okey, baik. Meh. Encik, saya masuk sekejap. Encik tunggu sini ya. Saya tak lama pun insya-Allah. Tapi saya kena okey, boleh tak encik tolong ni? Tolong buka. Okey, subhanallah muslimin muslimat. Kita akan masuk. Okey. Encik tunggu saya seorang je ya. Jangan cari lain ya. Baik. Ya, kalau tak saya cari encik. Kalau encik cari lain saya cari encik ya. Ya Allah, wanita-wanita Arab ni ramai, masya-Allah. Muslimin muslimat mati Allah sekalian. Kita boleh lihat suasana di luar. Masing-masing duduk bersantai, berintikaf, ada yang tidur. Masya-Allah. Sekejap lagi kita akan, ini adalah salah satu pintu utama, iaitu nombor 25, pintu nombor 25. Inilah suasananya. Kita masuk daripada pintu luar tu, boleh nampak ya pintu luar tu. Okey, di sana tu hotel-hotel, kat sana tu hotel-hotel kan. Okey, daripada pintu 338 tu, subhanallah, berdepan saja adalah pintu masuk, entrance for women only. Masya-Allah. Jadi kita boleh lihat di situ tempat ambil uduk dan juga tandas. Okey. Jadi masya-Allah, kita boleh tengok keindahan pintu Masjid Nabawi. Okey. Siapa yang boleh baca tulisan yang tertera? Tulisan yang tertera. Okey, siapa boleh baca?
Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya, ini firman Allah ya. Masuklah ke dalamnya, itu masuklah ke dalam masjid rumah Allah dengan salam, aman, dengan sejahtera dan dengan keimanan, dengan keamanan. Udkhuluha bisalamin aminin. Masya Allah. Kita boleh lihat pada pintu yang berwarna emas ini nama Nabi Muhammad Rasulullah, dan di atas adalah kalimah Allah, kemudian Muhammad Rasulullah. Dan kita boleh ada yang tidur juga di luar sini sekarang ni. Alhamdulillah, dilihatkan tidak seketat dulu. Subhanallah, meraihkan semua. Ada yang fakir miskin, yang tidak ada penginapan, mereka akan iktikaf dan tidur. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, baik, kita akan masuk bismillahirrahmanirrahim ke dalam Masjid Nabawi yang indah dan mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Okey, kita boleh tengok bersusun adalah air zam-zam yang bersusun. Okey. Jadi masing-masing akan ambil peluang untuk mengisi dalam botol air zam-zam. Masya Allah. Dan waktu sekarang ada waktu duha, yang mana kita boleh lihat lampu ditutup. Okey, kita boleh tengok atap ataupun bumbung. Dan pada waktu tertentu bumbung ini akan dibuka, muslimin-muslimat. Akan dibuka, dia boleh bergerak ni. Yang kita nampak ni dia hilang terus. Dia akan dibuka dan ditutup. Ni waktu dia tutup. Jadi Masya Allah, walhamdulillah, kita boleh lihat akan ada saja di sekitaran dalam ruang salat dan di luar banyak kerusi-kerusi yang disediakan hasil wakaf umat Islam. Okey. Masya Allah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Siapa yang merindukan tempat ini, yang pernah hadir sudah tentu merasakan tidak ada tempat yang lebih tenang malaikat masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Inilah tempat yang paling tenang di dunia. Sebab itu ramai manusia yang datang ke sini membawa hati yang lara, membawa hati yang duka, membawa hati yang kecewa, membawa hati yang penuh rasa hina, dan menemui jawapan dan kekuatan di sini. Subhanallah, Allahu akbar. Berapa kali pun anda hadir ke sini, tidak pernah rasa jemu. Tidak akan pernah merasakan ia adalah satu perjalanan yang sia-sia. Tidak akan pernah, tuan-puan sekalian. Kita tidak akan pernah menyesali belanja yang kita keluarkan untuk datang ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Muslimin muslimat, di sini ada makam, ada jasad insan yang seluruh umat Islam cintai dan rindui, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dapati pada setiap tiang ni, kita boleh nampak ya tiang-tiang ni. Kita boleh nampak tiang. Masya Allah. Okey, kita akan dapati muslimin muslimat pada setiap tiang akan ada mushaf Al-Quran. Ada mushaf yang besar, jadi selesalah untuk mata bagi orang yang kurang jelas mushafnya, tulisannya besar. Okey, ada yang kecil, tulisan pun kecil lah. Okey, kita boleh lihat di setiap tiang memang akan ada. Setiap tiang akan ada. Damai sekali. Bahkan siapa yang rehat, tidur, mereka tidak dikejutkan ataupun minta bangun dan sebagainya. Subhanallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. Masya Allah. Kita boleh lihat ada lagi atap ataupun bumbung Masjidin Nabawi, yang mana bumbung dan atap ini dia akan dibuka pada waktu-waktu tertentu dan akan ditutup kembali. Dan kita boleh melihat secara langsung di atas sana langit, dan kalau waktu siang dibuka ada cahaya yang terang lah. Subhanallah, sekarang adalah waktu duha, jadi kebanyakannya sedang rehat, sedang iktikaf, dan kita boleh nampak kosong lah. Tapi sekejap lagi, biasanya 2 jam sebelum waktu Jumaat, 2 jam sebelum waktu Jumaat, maka akan berduyun-duyun. Bahkan setiap ruang dalam masjid ini akan penuh, dan kita pun tidak akan, kalau lambat sikit kita pun tak akan dapat masuk. Masya Allah. Okey, kita akan jalan sikit tuan-puan sekalian. Tadi saya masuk pintu sana dan kita akan jalan sikit. Oh, tapi dia pun dah tutup. Sebenarnya di sana pun ada ruang untuk solat muslimat. Okey, baik. Okey, siapa yang nak print screen, nak snap? Siapa nak print screen, nak snap? Okey, mungkin ada yang pelik kenapa Ustazah letak macam tu kan atas. Sebenarnya selendang ni macam sedikit penyamaran lah, sedikit penyamaran. Kalau tak, kalau rakyat Malaysia tu macam dia cam, saya bukan tak suka, saya suka sangat bersilaturahim. Tapi kalau diorang cam, saya susah sikit lah. Perjalanan tu banyak berhenti. Jadi jangan kata saya sombong pula ya. Macam tu. Jadi sahabat-sahabat, Masya Allah, beginilah suasana damai yang sedamainya di dalam Masjid Nabawi. Kepada yang mengirimkan salam kepada Nabi, insya-Allah kita sampaikan secara umum. Nak sampaikan satu-satu tak mampu. Jadi mudah-mudahan secara umum juga Allah terima, Nabi Muhammad SAW terima. Jadi biasanya kita akan doakan, kita akan sampaikan secara umum, ya Rasulullah, ramai umatmu yang mengirimkan salam kepadaku ya Rasulullah. Maka ya Rasul, aku menyampaikan salam daripada umatmu dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Allahu Akbar. InsyaAllah muslimin muslimat terus berdoa tanpa henti. Setiap kali lepas solat jangan tinggalkan doa. Ada kaedah, ramai hamba-hamba Allah yang tidak mampu, susah, al-fuqara wal-masakin, akhirnya sampai di sini. Antara amalannya ada setiap kali lepas solat, selain pada doa, zikir, dia juga bertalbiyah dengan membayangkan Allah mempermudahkan hajatnya untuk sampai ke sini. Walaupun kita tahu Allah Maha berkuasa untuk bawa kita ke sini tanpa sesen pun yang dikeluarkan, tapi kita sebagai manusia mesti kena berusaha. Usaha tu perkara wajib. Mesti kena usaha, mesti ada langkah. Mesti buat langkah-langkah pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya, insya-Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam. Okey, muslimin muslimat mati Allah sekalian, insya-Allah untuk perkongsian ilmiah saya akan bersama dengan jemaah yang akan bertolak selepas Jumaat hari ini daripada Mekah. InsyaAllah pengisian demi pengisian berkaitan dengan sejarah Masjid Nabawi, Saqifah Bani Sa'idah tadi, berkenaan dengan kewafatan Nabi. Sebab Nabi lahir di Mekah, Nabi wafat di Madinah. Subhanallah, di depan sana sebenarnya laluan untuk ke Raudah. Raudah ada depan sana lebih kurang. Okey, Masya Allah. Jadi izinkan saya untuk bergerak keluar sebab kami pun ada, yelah kita pun nampaknya panjang, Masya Allah, panjang lagi ke depan. Depan sana adalah tempat salat. Sini, Masya Allah. Okey, jadi sekarang kita akan keluar. Kita juga akan nampak rak yang sangat indah. Rak ni lebih kurang macam di Masjidil Haram, tempat letaknya Al-Quran yang disusun.
Tapi kalau di Masjidil Haram hampir semua sudut rak ni ada. Kalau perasan ya, rak yang indah yang tersusun Al-Quran dan juga ada rehal. Okey, rak ni. Tapi di Masjidil Nabawi tak banyak rak ni kerana di setiap tiang sudah ada. Ni, masya-Allah, alhamdulillah. Jadi saya pun nak berhenti sekejap minum air zam-zam kerana air zam-zam ni dia dekat luar tu air biasa, bukan air zam-zam. Yang kita nampak ada tempat tekan minum air tu kan, itu adalah air biasa. Okey, semuanya, hampir semua air zam-zam ni sejuk, kecuali yang ditulis not cold. Yang ini saja, dan inilah yang biasa menjadi pilihan. Okey, tempat ambil ni. Okey, ni ada banyak lagi kan. Okey, ni tempat ambil. Okey, subhanallah. Antara adab minum air zam-zam, ya, kita baca. Ada seorang guru ni mengajarkan kalau nak minum air zam-zam, maka baca Al-Fatihah. Subhanallah. Lepas tu kita boleh juga dengan ringkas baca bismillah 3 kali dan kita menghadap kiblat. Okey, kiblatnya ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa Ibnu Abbas mengajarkan kita satu doa minum air zam-zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan wasi'an, rizki yang luas, yang lapang. Wa shifaan min kulli da'in, dan kesembuhan daripada segala penyakit yang zahir dan juga batin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, selesai minum, kita boleh masukkan ni. Dia ada tulis ni, new cup sebelah sini. Sebelah sini pula use cup yang telah digunakan. Nampak Dia telah digunakan, kita masukkan saja di sini. Jadi dia ada kiri dan kanan tu. Okey, cuba kita tengok ada seekor burung yang sedang bertenggek di situ. Sebenarnya biasa dalam masjid ni ada burung yang sesat. Dia akan terbang sampailah hinggap ke sana ke sini sehinggalah dia jumpa jalan keluar. Masya Allah, kadang tu mereka ramai-ramai berjalan-jalan meniti di atas kapet. Yang kita risau adalah bila mereka membuang najis. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi sekarang kita akan keluar misi mencari encik suami. Kita boleh nampak dah ada. InsyaAllah kami sendiri bersama dengan jemaah akan adakan slot tadarus. Kita akan pilih mana-mana surah untuk sama-sama bertadarus. Okey, laluan ni sekarang nampaknya sedang dibersihkan. Maka kita berikan masa untuk tempat ini dibersihkan. Masya Allah. Ya. Tak boleh lalu lagi. Sebenarnya ada laluan lain, tapi saya akan jalan jauh sikit. Okey, tak dibenarkan lagi lalu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba jugalah minta izin lalu. Boleh pintu lain, tapi pintu lain tu agak jauh. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, Alhamdulillah kita dah berjaya keluar. Muslimin-muslimat, ini di antara menara indah Masjid Nabawi. Dia akan berwarna hijau pada waktu malam sebab lampu lah, kesan lampu. Okey, subhanallah, sekarang jam di sini lebih kurang berapa ya? Pukul berapa ya? Pukul 8 lebih kot ke pukul 9 dah ya. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa sallam. InsyaAllah mudah-mudahan segala doa, segala hajat tuan-puan sekalian Allah makbulkan. Ada yang saya sempat baca doa yang dikirimkan, ada yang belum, dan boleh jadi memang tak akan sempat untuk membacakan doa-doanya. Namun yakinlah Allah Maha mengetahui doa-doa kalian. Allah Maha mengetahui hajat kalian. Allah Maha melihat, ya basir. Allah ya sami, yang Maha mendengar. Okey, saya dah nampak dah si jantung hati, Masya Allah, yang setia menanti. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Terima kasih. Sama, makasih. Masya Allah, kita boleh tengok. Assalamualaikum. Ya, Ibu mau apa? Ya, bapaknya ada liatin suaminya saya. Oh, suaminya. Ya, Nama hilang, Bu. ya hilang, suaminya hilang. Hilang ke mana? Encik ada bini? Saya menunggu seseorang. Mencari seseorang. Iya. Encik ada bini? Tapi mengapa pun dia hilang? Saya tidak tahu. Encik pun hilang bini? Iya, tapi tinggal mengapa? Tidak ngapa hilang bini. Okey, beginilah encik. Saya hilang laki, encik hilang bini. Kita saja je lah jadi laki bini. Boleh? Boleh. Okey, kita Bisa, boleh bisa. tengok ada kumpulan, Masya Allah. Ada kumpulan sedang tazkirah. Kita boleh tengok ya. Jadi kumpulan-kumpulan tazkirah ni. Ya. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Duduk telefon dengan Acik family. Ya. Masya Allah. Kamu datang dengan siapa? Saya Asyam Travel. Masya Allah. Ada. Okey, semoga Allah pemudahkan sehat. Alhamdulillah. Okey, ahli keluarga moga semua dapat datang jadi tetamu Allah. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Semoga Allah kurniakan kamu isteri yang salehah, ketua yang salehah dan dimurahkan rezeki yang barakah. Masya Allah, orang muda hebat. Okey. Terus. Ya. Sikit dengan semua. Dengan ustaz sekali. Ya. Naikkan mak saya tak ada. Ya. Tak apa, kisah dekat mak ya. Boleh. Alhamdulillah, barakallah. Okey, subhanallah. Jadi kita akan mengakhirkan. Encik ada apa-apa ucapan? Mungkin amalan sebab ramai yang mungkin doa ke apa ke. Masya Allah. Alhamdulillah, satu rezeki yang besar bila mana kita berada di sini lah. Allah izinkan kita dengan bersebab. Satunya adalah kita menambah pahala dan memurahkan dosa-dosa kita lah. Peluang-peluang ni bukan semua Kuat tertulis. sikit. Jadi insya-Allah saya doakan semua boleh datang ke sini dengan azam yang tinggi, dengan semangat, insya-Allah keyakinan bahawanya semuanya orang boleh datang sini seandainya dengan niat yang besar dan juga azam yang tinggi, insya-Allah dengan apa cara sekalipun Allah boleh datangkan kita ke sini tanpa ragu-ragu, insya-Allah semua boleh berkumpul sini. Yang mana satu kerinduan lah telah terbayar soalannya begitulah. Di mana telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi salam sendiri, dan insya-Allah benda itu boleh melepaskan rindu sementara. Kita melepaskan rindu yang kita sebenarnya di mana kita bertemu dan bersalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah moga-moga impian itu tercapai insya-Allah suatu hari nanti. Dan amalannya adalah selawat lah, banyakkan selawat, insya-Allah dipermudahkan untuk pertemuan tersebut, insya-Allah. Subhanallah, sebenarnya ayat ustaz tu saya nak ulang lagi sekali sebab ayat ustaz tu sangat menusuk hati. Kita datang ke sini untuk melunaskan rasa rindu yang tidak akan tertunai pun sebenarnya, kerana rasa rindu hanya boleh selesai, kerinduan dendam rindu kepada Nabi ni hanya boleh terbayar bila pertemuan di syurga. Sebab
Semua orang yang saling merindu, dia ingin berjumpa. Kan? Untuk melepaskan rindu. Namun dengan kita hadir di sini, kita boleh menzahirkan. Kita boleh melunaskan sedikit rasa rindu kepada Nabi dengan memberi salam sendiri. Ya, kirim salam dengan beri salam lain sudah tentu berbeza. Saya tanya. Wassalamualaikum. Ya. Assalamualaikum je. Saja saja. Ya besok tengok. Kita jumpa. As. Ini Chandra ter. itulah. Ini Chandra semua Ter. sahabat-sahabat daripada Thailand. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya. Oh, Masya Allah. Ayah dah bagi atas ke Asma. Ayah mai. Ayah. Ayah mai. Ayah mai. Ayah hantar ke Asma. Ani isteri. Oh. Bila sampai? Sampai 4 hari lah. Tani. Dari Patan. Dari Ustaz hari. Ada 3 hari dah sini. 3 hari. Ustazah, ni cuba buka mic. Buka mic. Jap. Belum. Okey. Tak kahwin. Pusing. Okey, tak. Boleh nak ambil gambar je, kita ambil gambar. Okey, subhanallah. Tak suami ni. Ya. Mari ni hari kedua. Jap. Boleh. Ustazah, pusing. Subhanallah. Okey je pakai. Pakai ambil mic. Okey. Ya, tenang. Assalamualaikum. Thailand dekat mana Ya selamat Ustazah. Ya Allah. Seronoknya jumpa jemaah Thailand. Masya Allah. Allahu Akbar. Datang bila? Datang hari ni hari ke-6 dah. Pergi Mekah dulu. Ni dah pergi Mekah dah? Besok. Belum lagi. Okey, jom kita ambil gambar. Main. Subhanallah. Buka sebentar. Mana ayah? Masya Allah. Ayah mana? Ayah potong. Saya pernah tengok. Okey. Sebab ini adalah jemaah Kita kata jumpa Ustazah. Ya, alhamdulillah. Oh, jumpa sungguh. Allah izin. Biar di luar rumah. Ya. Tak apa. Masih tak apa. Ustaz gambar juga. Ini Ustaz letak je barang. Letak je. Ada. Saya buat. Okey, boleh. Okey, jap. Masya Allah. Jadi esok nak pergi Mekah. Insya Allah moga umrah mabrur. Siapa yang kali pertama? Saya. Masya Allah. Ini acak dah mari ni. Okey, subhanallah. Okey. Di sini. Dari sebelah hari. Okey. Dah masuk semua. Ustaz. Ya. Ayah lu. Ayah depan. Masuk? Tak apa. Ya lalai. Tak boleh masuk kali. Tak apa. Boleh. Siapa isterinya boleh duduk sebelah Ustaz. Jangan isteri. Tak apa? Tukar-tukar biar isteri duduk tepi Ustaz. Gitu. Ibu Ustaz boleh. Ibu Ustaz boleh. Okey. Masya Allah. Yang masuk dua balik. Boleh? Boleh. Lagi dia depan. Dia tak masuk. Ustaz kena belakang lagi. Okey, ni jemaah dari Thailand. Masya Allah. Allah jumpa kita dekat sini. Boleh. Boleh. InsyaAllah. Sama tak tu ni tak. Okey, alhamdulillah, barakallah. Jumpa lagi semua. Moga umrah yang mabrurah. Masya Allah, sayang zakat. Okeylah. Ramai minat. Oh, ramai geruk petani. Okey, Allahumma salli. Mohon doa deh. Ya. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad.
bersama kita. Masya Allah. Ya Allah, baik. Ya betul. Baik-baiknya orang tani. Oh, kan. Ya, Masya Allah. Dalam cantik, kat luar lagi cantik. Masya Allah. Hajah lagi cantik. Ya, selamat. Moga umrah yang mabrur. Jangan lupa doa kepada saya Ya, banyak-banyak sama supaya kita. dapat kejayaan untuk memsebarkan dakwah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustazah. Ustazah. Ya Allah, Ustazah doakan saya juga. Ustazah sama kita. Berjuang untuk agama Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Allahu Akbar. Ya subhanallah. Alhamdulillah. Saya duduk Thailand tapi duduk Kelantan. Duduk Kelantan. Orang Thailand. Masya Allah. Duduk nanti Ya, Ustazah. insya-Allah sama kita doa. Masya Allah doa kita. Masya Allah. Jumpa lagi. Lah tak itu. Kakon nanti. Ya. Nampak lah dah. Nampak. 1, 2, 3. Tak ada angka. Ya, alhamdulillah sama. Ya. Ni dengan mak. Anu ni kat sini. Ni. Kat ni banyak ni. Akak ni. Ni. Okey. Ya, terima kasih. Ni ustaz. Ustaz minta doa. Minta doa ataupun ustaz minta doa kita dah. Ya, selamat. Lepas tu insya-Allah. Anak-anak mak bapa terkenal. Itulah. Kena minta amalan ni. Amin. Memang. Masya Allah barakah ni. Okey. Alhamdulillah Ustazah. Masya Allah. Sayang. Masya Allah. Alhamdulillah. Balik. Kalau ada rezeki nak pergi Thailand sekali. InsyaAllah kita sapa. Ya, betul. Ikut dah. Barakah. InsyaAllah kita pergi Thailand. InsyaAllah. Oh, kita dua. Okey. Kejap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita nak tutup dah. Macam Encik Suami sebut tadi. Semoga kita terus yakin dan berdoa untuk sampai ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Doa, usaha, ikhtiar semua tu kena seiring. Mari melunaskan dan menzahirkan rasa rindu kepada Nabi sebelum kita bertemu dengan Nabi di syurga kelak. Dan insya-Allah segala pengorbanan dari segi harta benda, dari segi masa, tenaga, apa sajalah yang kita berkorban untuk sampai ke sini, ada satu bukti yang nyata bahawa kita benar-benar mencintai dan merindui Nabi, maka Rasulullah akan hargai dan menantikan kita di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad sallu alaihi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf segala salah silap dan kekurangan. Masya-Allah. Assalamualaikum.